Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita nak ke mana ke arah pergerakan market. So Bitcoin apa dah berlaku untuk semalam dan hari ni adalah hari Ahad. Supposedly kita tak akan ada banyak volume, so kita akan tengok lagi track sebab apa untuk hari besok. So hari ni adalah hari Ahad. So besok pagi pukul 8 adalah quarter time yang paling penting. So kita akan tengok sebab apa kita akan ada confirmation untuk sama ada kita akan drop lagi ke kawasan 20k ataupun tidak dengan weekly close below 29. Adakah close below 29 atau tidak, nanti kita akan tengokkan. Dan untuk hari ni kita tengok juga di manakah minor support dan minor resistance untuk Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang lain. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go. Kita akan pergi ke coin market cap dulu. Saya akan review di coin market cap untuk tengok apakah yang berlaku di market secara keseluruhan dalam tempoh 24 jam untuk hari Sabtu semalam. So meaning tak complete lagi 24 hours sebab apa perkara ni baru pukul 6.45. So meaning kita ada dalam 1 jam 15 minit lagi untuk completekan daily close untuk hari Sabtu. So apapun dalam kita tengok secara summary ataupun secara keseluruhan, total market berada di 1.14. So dah pun dropping untuk hujung minggu ni. Awal minggu lepas dan awal minggu kita tengok berada di 1.2. Tu volume agak meningkat 69. Apapun kita tengok secara 24 hours adakah meningkat ataupun turun, tapi yang clearly kita tengok Bitcoin dominant terus melakukan peningkatan. So normal macam cakap dalam bearish market kita akan tengok Bitcoin akan getting kata higher dia punya percentage dominasi dalam market. So let's go tengok summary. So summary dalam pergerakan untuk dalam tempoh 24 hours, kita tengok total market drop hampir 4% iaitu 3.94. Kemudian volume agak sedikit berkurangan 0.63 dalam tempoh 24 hours. BTC dominant terus melakukan peningkatan almost 1% dah iaitu 0.8%. So itulah untuk dominasi. So kita akan tengok dominasi akan terus meningkat, total market akan terus berkurangan. Volume tinggi atau tidak bergantung kepada kuartal current market. So volume expected untuk hari Sabtu Ahad memang volume yang rendah. So itulah yang kita kan tak banyak akan berlaku perubahan ataupun pergerakan yang drastik untuk Sabtu dan Ahad. So harga semasa untuk pagi ni, so Bitcoin berada di mana? Ikutkan malam tadi berada di 29, pagi ni kita berada di 28.6k, drop dalam tempoh 24 hour lah 1.70. Ikutkan malam tadi masa buat live kita dalam 3%. Apapun ada lagi 1 jam 15 minit, sekiranya ada lagi peningkatan kita tengok dalam tempoh 24 hour mungkin akan drop lebih low, tapi pun mungkin aku akan drop sedikit saja. So apapun untuk current time dengan masa yang tu ada 6.43 minit, ya kita berada 1.71% dropping. Untuk Ethereum 1.5 7.71%, ikutkan malam tadi kita tengok hampir 10%. So sedikit regain untuk malam tadi. So daripada 10% hanya drop 7%. So apapun kita ada 1 jam 15 minit lagi tengok macam mana daily close. So apapun still lagi dalam penurunan banyak 7% untuk Ethereum. So lain-lain coin, BNB 4.7, Cardano 2.77, SRP 5.12, Solana 8.25%, Dogecoin, Polkadot, tengok lagi yang AVAX 8.85%, dan tengok lagi untuk another coin, untuk Chainlink 13%, Uniswap 6%, dan kita akan tengok Near Protocol 8%. So mostly semua altcoin drop dengan lebih teruk berbanding Bitcoin. So itulah hal dalam market. Kita tengok dalam bearish market kita akan tengok Bitcoin akan mendominasi market, dan bila Bitcoin drop kita akan expect altcoin juga akan turut drop, dan drop itulah lebih drastik. So let's go, kita nak pergi ke chart. So chart kita ataupun fear index kita still lagi kita berada dalam fear and index. Kita berada dalam kuartal extreme fear, berada dalam extreme index. Kita berada di dalam extreme fear. So untuk currently, untuk ada yang kata di ruangan komen, ada yang kata tanya pasal MOV, dan ada yang ramai share kan lupa anda punya loss. So currently Zul akan tunjuk anda berapa Zul loss currently. So Zul currently loss dalam hampir 70%. Kalau tengok ni Zul hampir lah 69.15 iaitu 8k USD dollar. Zul punya total investment di Zul punya portfolio adalah amount sebanyak 11.5k US dollar. So untuk Zul tak ada masalah untuk share kan apa yang Zul loss, apa yang Zul untung. Sebab apa? Macam tu cakap kan daripada awal permulaan tu punya create tu punya channel YouTube ni adalah kata untuk tunjukkan kata journey dalam dunia kripto. So anda boleh tengok untung rugi. So apapun Zul pun baru masuk saja tahun 21, ya. So Zul masuk masa hyper prime
price masa tengah buran, dan mencakap untuk dalam tahun 2021 ramai yang terperangkap disebabkan dalam 4 year circle supposedly bulan 11 kita akan ada huge pump bulan 12 dan bulan 12 barulah kita drop. So apa yang berlaku untuk circle kali ni, di bulan 11 kita tak ada pump, bulan 11 ke bulan 12 tu kita tak ada pump, tapi bulan 9 12 kita ada dump ke bawah sampai 30k. So itulah yang menyebabkan dia punya portfolio sangkut dan tak sempat nak exit market. So apapun tak masalah, dia akan tunggu next sebulan, dan apa yang dia akan buat lagi untuk kata next bear market ni selama 3 tahun, kita akan DCA untuk reducekan dia punya average. Bila reduce average, kita punya percentage loss tu akan berkurangan, dan apa yang lebih baik adalah kita dapat aset yang lebih banyak, dan untuk net expectation kita bulan ROI kita akan lebih cepat. So tak perlu tunggu kita punya di average. Contoh di Cardano semalam dia tunjukkan sekiranya dia punya average berada di 1/1 dan dia buy lagi another 1000 di kawasan 15 sen di kuartal Cardano yang dia ada predict, iaitu kita akan dapat at least dia punya average akan daripada 1.1 akan drop ke 0.7 sen 70 sen USD dollar. So meaning nak kuartal reduce yang drastic. So bila dia rebound, kita akan return balik kita punya value dengan cepat. So let's go, kita pergi ke Bitcoin terus. So ini adalah chart Bitcoin. So apa yang berlaku untuk semalam di 4 hours, kita tengok satu breakout cantik, breakout, retest betul-betul, retest di kawasan trail kuartal kita punya channel, kemudian kita kuartal retest juga di kawasan trailan 29, dan price tu drop balik bawah. So untuk hari manakah kita punya support dan resistance, kita boleh guna sebagai ini, yang ni sudah drop pun tadi, iaitu kita tengok swing low to swing high. Ini kita berada di support. So inilah dia buat review malam tadi. So inilah kuartal support kita, currently support. Sekiranya Bitcoin lose lagi kotak ni, ini kita akan more drop ke bawah. Tapi apapun, untuk berdasarkan pattern ini, maknanya kita dah pun trigger untuk price tu drop bawah. Tapi ada satu lagi benda menarik yang berlaku dekat sini. Sebab apa? Kita akan tengok channel ini mungkin akan berubah. Sebab apa? Kalau ikutkan kita ambil, nanti dia akan biarkan channel ni, dia maknanya sedang dalam satu monitor lagi channel yang baru, yang ini dan ini kita akan letak daripada swing high ni. Macam ni kita ambil swing low, kita ambil higher high ni dan higher high ni. Kita akan tengok, kita akan connectkan kita punya channel, kemudian kita akan drag sampai bawah ni dan tengok adakah ini akan bereaction. So berdasarkan pandangan mata tu, dia akan reaction tu, nanti tu akan cuba buatkan. First kita akan tarik channel. So untuk another confirmation ataupun another push out, sekiranya kita break lagi channel ni, ini memang momentum kita drop itu adalah amat tinggi untuk lagi drop ke kawasan 20k. Tu yang ini swing high ini ke swing high ini, kemudian kita akan draw tarik ke bawah, kemudian kita akan ambil yang ni untuk alignkan dengan atas ini. Kita akan alignkan. Dan kita nampak macam mana price itu buat kuartal sentuhan, satu sini, dua sini dan bawah, dan juga sentuhan betul-betul kita stop di kawasan ni. Tu ke stop di kawasan channel yang lebih baru dan kuartal support. So meaning currently untuk channel yang atas ini, maknanya channel yang sebelum ini kita dah pun breakout. So sekiranya kita breakout lagi channel ini ataupun channel yang kedua ini yang tu baru draw ni, so meaning ini adalah kuartal bermakna kita akan kuartal momentum drop itu adalah lebih kuartal sama. So meaning kalau ikutkan point breaking pun lebih kurang sama, ialah point breaking dan drop lebih luas sikit dalam 19k. So pun dalam bearish market macam tu ada target iaitu antara 26 dan 14k, dan kuartal the best price ataupun bottom yang paling lower Bitcoin boleh pergi adalah antara 20k, di 10k. Disebab apa 10k? 10 ke 12k disebabkan itulah 83% berdasarkan circle market ataupun 4 year circle market. Kita tengok Bitcoin selalunya akan drop banyak 80 ke 85%. So based on kata circle kata ni, supposedly kita akan drop dalam 83%. So itu adanya hanya prediction ataupun technical analysis, jatuh tidak tak pasti, tapi itulah sebagai baseline untuk kita tengok ke manakah arah tuju kita. Now kita dah tahu matlamat Bitcoin ataupun Bitcoin boleh status sampai mana. So ini kita boleh buat satu range buy. So bagi Zul dah letakkan antara 26 dan 15k. So itulah pergerakan Bitcoin yang tu tengok ni. Kali kita akan tengok lagi untuk for hours adakah breakout. Tu tak yakin dia boleh breakout untuk kawasan ini disebabkan hari Sabtu Ahad volume tak tinggi. So apa berlaku, kita akan nampak price itu akan buat sideways di kawasan ini. Kemudian hari Isnin dia cakap sekiranya kita dapat weekly close ini, below line kuning ini bermakna inilah confirmation untuk kita price to drop lagi bawah. So drop sampai bawah bermakna kita akan tengok di 4 hours tadi align dengan tu punya cakap, iaitu kita akan tengok price untuk hari Ahad hanya sideways di kawasan ini.
body close bawah ni, kemudian kita akan nampak price ni akan break up channel ni, kemudian price tu akan kata dah break up pun channel ni, dan dah break up pun channel ni, another break up, kata sini price break up lagi channel ni, meaning kita tengok momentum drop itu amat tinggi. Kemudian support kita berada adalah kawasan 26k. Supposedly kita akan berada di 26k dan kita akan ada sedikit rebound. Kemudian kita tengok macam mana ada possible untuk berlaku 26, mungkin akan rebound balik 29, kemudian akan buat channel, buat bearish market lagi, dan apapun major target kita adalah di kawasan 20k. Berdasarkan channel ni price target adalah di kawasan 20k. So dalam 29, 20 adalah kita punya 29 currently lah kita punya resistance. So mana kita akan tukar dia punya resistance. So inilah color resistance. So currently kita berada di resistance 29 dan support kita di 20k. So anda perlu beware di manakah price apapun untuk mengatakan 29 resistance. Kita tunggu dulu untuk weekly. Hari besok pukul 8 pagi kita tengok macam mana weekly close. So sekiranya weekly close below lagi bawah garisan ini, so meaning itulah confirmation untuk kita akan another drop untuk minggu depan. Adakah drop drastik tidak, tapi perjalanannya adalah untuk drop ke bawah. Sebab apa? Untuk minggu depan kita ada news. Sebab apa? Ikutkan adalah Fed news, ialah quarter Fed meeting, bukan Fed news. Fed meeting iaitu dalam 15 ke 16 hari bulan 6 kita akan ada Fed meeting, di mana itu akan di-announcekan interest rate baru. So macam tahu kita 2 hari lepas CPI dah keluar, CPI dah meningkat, inflation terus meningkat, CPI pun tinggi menyebabkan inflation terus tinggi 8.6, 8.9%. So meaning apa yang berlaku untuk counter inflation kita, Fed perlu menaikkan interest. Sebab apa? Kalau Fed tak naikkan interest, tak ada income, tak ada dollar yang akan create, meaning dia perlu print baru. Kalau dia print duit baru, meaning lagi worse kata inflation tu berlaku. So untuk currently inflation akan naik, untuk counter inflation dia akan perlu naikkan interest. So bila naikkan interest, itulah kata yang menyebabkan kuartal dolar sedikit strength tanpa modal. So mungkin anda sedikit confused, ekonomi drop tapi kenapa dolar naik? Itulah mekanismenya. Inflasi naik, dia tak ada untuk counter inflasi, interest naik. Bila interest naik lebih banyak, siapa yang buat loan, anda perlu lebih bayar bank lebih banyak. So kata interest yang anda bayar tu akan dapat ke government. Itulah kata government buat rolling duit ataupun buat kata dana lah, dana macam mana nak create another dollar. Sama juga mana-mana country pun lebih kurang tu. So meaning align dengan kita punya chart untuk di USD dollar, iaitu kita tengok USD dollar currently kata strengthening dalam market disebabkan news yang kita tengok. So untukkan US dollar kita tengok ini Nasdaq kuartal DXY. So DXY macam cakap kita dah pun resistance. So break up saja 104, kita ada target di 1.6. So pergerakan kuartal dolar iaitu trending ikutkan untuk hari 15 nanti kita tengok interest rate akan naik. So meaning untuk dolar akan terus trending dalam market. So meaning dolar akan ada opportunity untuk nampak di 1.6 iaitu hampir 3%, 2.8% increase. So meaning bermaksud kita akan tengok kejatuhan di Bitcoin. Sebab apa? Bila dolar trending, bukan saja Bitcoin, kuartal apa pun aset commodity, mungkin kita akan tengok untuk di gold ataupun di silver mungkin ada drop sikit. So apa kita pasal Bitcoin. So Bitcoin dah pun tunjuk ada opportunity. Kalau ikutkan dolar naik 3%, kita andaikan 3% untuk kuartal Bitcoin boleh jatuh dalam kata around berapa persen, 20% ke 30%, tak pasti, tapi itulah perjalanan. Kalau kita tengokkan untuk pergerakan, kita akan tengokkan berapakah percentage boleh drop di yang ini katakan di Nasdaq, USD, US30 boleh drop. Oleh ini ada support swing high, swing low to swing high 1.6 adalah berada di 2894. So meaning kita akan tengok itu akan letakkan satu percentage daripada ini drop sampai mana. Almost drop dalam 7%. So Bitcoin almost dalam 7% drop sampai mana. So pasti dia akan touch salah satu kita punya support. Nanti kita tengok 7% daripada current price. So 7% betul-betul around dalam 26k, iaitu kita punya net support adalah 27. So itulah pergerakan Bitcoin boleh berlaku net sweep punya movement. Dan untuk pergerakan yang long term kita ada juga yang ada satu pattern bullish ini, iaitu falling wedge, di mana kawasan line putih sama dengan 26. So apa ini adalah dua pattern bullish sama ini, ataupun anda boleh tengok juga sebelum ni ada monitor iaitu satu channel. So channel tu drop dia lebih bawah. So sekiranya kita pattern ini gagal untuk bertahan, tak masalah, kita ada satu lagi channel apapun long term. Kita tengok swing high ini to swing high ini, dan kita akan drop satu channel. So channel itu currently ni. So meaning untuk Bitcoin
ada potential untuk drop di kawasan 20, dan aku kata best case the lower kita boleh drop lagi dalam kawasan trendline ni. So apa pun tu tak, aku kata tak jatuh kawasan ni, even kita tengok akan bermain dalam trendline atas ni, iaitu tengok Bitcoin ada possible akan buat pergerakan ni, dan worst case sampai 10k, dan kemudian barulah kita akan start rebound balik, di mana kita tengok start bulan adalah bila price itu start rebound. So start breakout channel ni, inilah petanda kita akan bullish dah start, tapi kita taklah naik dengan drastik, cuma dia akan sideways dulu di kawasan ini. Kita akan tengok price Bitcoin akan range dalam 20 ke 40k. Inilah aku tunjukkan masa terbaik untuk kita DCA whatever price kawasan ni. So sekiranya ujung tahun ni kita dapat lower 10k ataupun 20k, itulah aku kata masa terbaik untuk anda at least masuk 50% anda punya position dalam market. Kemudian lagi 50 kita akan DCA whatever dalam kawasan ni, dan masa itulah kawasan bila Bitcoin sampai kawasan 20 ataupun 10k, masa itulah Zul akan buy altcoin untuk completekan Zul punya collection. Contoh di Harmony One Zul ada target untuk dapatkan 10,000, currently Zul ada 2,000. So masa tu Zul akan tengok balik altcoin, Zul akan completekan punya target. Kemudian Zul akan fokus saja buy monthly dan weekly selama sampailah hujung tahun 2025, awal tahun 2025. Dia akan stop buy dan kita akan layan profit, dan time tu kita akan collect kita punya asset, dan untuk dapatkan modal, dan kita akan exit market sebelum ujung tahun 2025 untuk next bearish market iaitu tahun 2026. Itulah cycle yang perlu anda faham. So meaning untuk dalam bearish market 3 tahun ini adalah masa terbaik untuk kita DCA. So guys, tanpa buang masa lagi, kita akan tengok di DOF untuk last yang quarter review. Ada di komen tanya pasal MOV. So MOV berada di mana currently? MOV kalau tengok di KuCoin, kita akan tengok di KuCoin Gate.io, dia akan di KuCoin saja, dia akan buatkan di KuCoin MOV. Apa dia punya MOOV, okay, MOOV USD, MOOV USDT. So akan cuba akan buat so, di Gate.io pun ada, tengok di Gate.io ni. So Gate.io, dan juga nak tengok di KuCoin. Di KuCoin baru saja, so kita akan guna data di Gate.io. So di Gate.io dan daily kita akan pergi 4 hours untuk tengok data apa yang berlaku untuk currently price to drop below support tu. Supposedly kita tengok dia punya support adalah ni, swing high. Kita akan tengok ini low dan high. High yang tertinggi berada kat mana? High yang tertinggi adalah berada di kawasan ini. So meaning supposedly support kita ikutkan support yang ini, yang ni banyak. Right. Sebenarnya support kita berada di kawasan ini. So inilah kata support. Sekali dah pun breakout below support, dan harga tu pun dah drop. Ikutkan kita ada sideways di kawasan ini, kemudian price naik, kemudian jatuh balik kawasan ni. So meaning kita boleh monitor new support banyak. Kita akan monitor new support, swing harga paling low di sini dan harga paling high. Kemudian support kita berada dah pun breakout below support, dan tengok macam mana support itu price breakout dan cuba regain balik dan gagal. So meaning untuk currently kita berada di last support kita iaitu kawasan ni. Sekiranya dia drop below lagi ni, meaning kita akan nampak potential mungkin boleh gagal lah kuatan untuk dalam bearish market. So nampak apa, kita sebelum ni kita dah drop dan kita stabil, kita rebound. Sekarang really price tu still lagi kawasan ni. So untuk long term, adakah kat manakah good position untuk anda invest? So possible dalam price adalah 0.0058. So tak apalah, harga dia murah. Kalau nak dapat 10,000 coin pun, kalau anda yakin dengan dia punya project, kalau nak invest atau anda boleh buat kata risk and reward punya calculation. So meaning 0.0058. Katakan anda nak dapatkan 10,000 coin, darab dengan 10,000 coin, anda perlu hanya buat keluar $58 saja, ataupun dalam ringgit 4.3, so dalam 250. So meaning apa yang berlaku, anda akan tengok iaitu anda ada potential untuk price RM250 anda invest di kawasan ini. Sama ada kalau drop atau projek ni gagal, meaning anda akan lost position 200, anda hilang modalnya 250. Tetapi sekiranya price, at least price itu return balik ke all time high dia selepas dia break return next bulan kawasan 9 sen. Tu meaning berapa yang anda akan untung tadi, anda akan dapat ada 10,000 coin. Currently price akan sampai all time high dia 0.097. So meaning anda akan dapat $970. $970 dah aku kata darab dengan 4.3, so meaning anda akan 4,100. So meaning tolak modal anda 260, 250, so anda akan untung hampir 4,000. So itulah risk and reward. So meaning berbaloi sekiranya anda nak invest, tapi pun tak saran aku untuk invest. Ini aku kata based on siapa yang review tadi, untuk aku kata Syamat tadi yang tanya, so dia invest. So meaning kalau di invest, inilah yang tu boleh aku kata risk and reward. Anda boleh buat mana-mana altcoin saja, anda boleh tengok risk and reward, berapa jumlah yang anda perlu dapatkan, kemudian berapakah modal hangus yang anda perlu tunggu. Tu ikut
sebutkan tadi, 250 tanpa RM260 kalau anda invest kawasan 0.08 dapat 10,000 coin. Tu dengan 10,000 coin tu kalau naik anda untung RM4,000, tapi kalau drop anda loss 256. So anda tanya diri anda, adakah kata risk and reward itu berbaloi? Bagi Zul, risk and reward itu berbaloi. Sebab apa? Kita invest hanya 250. Kalau drop projek ni gagal, kita akan fail, tapi sekiranya naik kita akan dapat opportunity untuk dapat RM4,000. So itulah kata risk and reward yang perlu anda buat pengiraan untuk setiap altcoin yang anda ada sekarang ni dan kat manakah position yang terbaik untuk anda buy. So apapun invest duit yang anda expectation boleh loss, barulah anda tak kata scare dalam market sangat, ataupun dalam bearish market even tu sendiri pun dah 70%. Kalau orang 70% dah nak exit tapi juga belum nampak long term tu 70k Bitcoin tadi net sebulan kita akan nampak lebih daripada 100k atau almost dalam 200k. So untuk currently kita biarkan dulu, kan doakannya fokus untuk DCA untuk dapatkan lagi aset-aset Bitcoin dan Ethereum untuk di bawah ni. Kemudian untuk next bulan hopefully kita akan dapat ROI yang lebih banyak. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi insyaAllah petang nanti. Zul akan cuba buat live. Sebab apa Zul tak akan buat live di malam dah. Zul akan buat live di petang, iaitu Zul akan start mungkin dalam 5.30 ataupun ke 6. Kita tengok mungkin dia akan pukul 6 kemudian sampai ke 6.45, tak lama, mungkin dalam setengah jam ataupun 45 minit. So itulah Zul punya plan, live pukul 6 dan expected tak lebih daripada 6.45 untuk live setiap hari. Kemudian malam dia akan buat kerja lain lah. Sebab apa, malam kata nak tenang, kita tengok market, kita nak kaji market. So bila dia dapat kaji market, banyak kata yang dia boleh sharekan untuk anda. Seperti mana dia sharekan malam tadi satu live, iaitu dia sharekan pasal Ethereum dan ETH, apa yang berlaku, kenapa Ethereum drop, so kenapa di pack di Ethereum dan ETH. So mini tak perlu takut, bukanlah USD. So dah sharekan, anda boleh tengok review ataupun live malam tadi, sudah terangkan secara mudah, sudah terangkan, cuba dah terangkan untuk anda. Hopefully anda faham. Kalau tak faham ni, anda boleh type dalam komen. InsyaAllah nanti petang nanti tu akan buat lagi kuota explanation. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi live petang nanti dan net review pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.